hujan meteor. Sebenarnya fenomena hujan meteor ni berlaku setiap tahun, tetapi dijangka tahun 2016 ni adalah hujan meteor yang paling lebat, paling meriah sekali, yang mana seluruh rakyat Malaysia dapat menyaksikan fenomena ini di mana-mana sahaja. Janji langit tu harus gelap Dan tak cerah, bersih kan, tak ada jerbu. Rakyat pun orang dengarkan ni, hujan meteor tak bahaya ke kan? Banyak tu debat. Okey, insyaAllah di studio bersama dengan kami, kita kenalkan Cik Muhammad Zamri Shah Mastor yang merupakan pegawai sains planetarium negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Hujan lebat tak lama lagi ya. hujan lebat mikro. InsyaAllah. Kita kan, kita boleh tengok apa tu hujan meteor? Ya, okey. Mungkin ada yang pernah melihat tahi bintang atau shooting star kan? Kalau di kalangan masyarakat barat ni akan buat wish kalau nampak tahi bintang. Tapi kita pada tahun ini sebenarnya berpeluang melihat satu meteor shower ataupun hujan tahi bintang atau hujan meteor. Meteor tu turun ataupun kita lihat di langit seperti shower. Macam hujan lah. Seperti hujan. Dan dia berpusat di satu lokasi di langit, dan daripada titik itu dia tersebar keluar. Okay, dan pada tahun ini dijangka meteor shower kita adalah yang paling lebat sejak tahun 2009 yang lalu, dan pada tahun ini dijangka sebanyak 200 meteor dalam masa 1 jam. Wow. Jadi kalau kita kira semula lebih kurang setiap 20 saat ada satu tahi bintang di langit. Jadi dalam seminit ada 3. Dalam masa 6 minit dah ada 6. Jadi begitu. Jadi dia agak lebat. Dia berpunca di satu lokasi yang sama. Dia seperti daripada satu titik di langit, dan dia tersebar keluar. Dia punya pergerakan. Jadi dia seperti shower. So kita kena cari lah titik tu. Titik tu. Titik tu tak cari kat belakang. Titik itu sebenarnya berada di kumpulan bintang Perseus. Kumpulan bintang Perseus. Jadi kumpulan bintang Perseus ni kalau kita nak lihat pada waktu sekarang ni, selepas pukul 1 pagi, anda boleh melihat ke arah timur laut. Di Malaysia, di mana-mana, lihat ke arah timur laut dan anda akan melihat kumpulan bintang Perseus di sana. Jadi apabila kita melihat ke arah timur laut, insya-Allah kita akan melihat banyak tahi bintang, dan kita dapat nikmatilah pemandangan yang indah. Dan saya kira ini adalah salah satu dimensi baru bagi sektor pelancongan di negara kan. Dan kalau kau boleh jelaskan apa sebenarnya kaitan fenomena hujan meteor dan juga dari bidang astronomi dengan pelancongan negara khususnya. Okey, dari segi astrotourism kita panggil, sebenarnya fenomena astronomi ini boleh menjadi satu produk tourism, satu produk pelancongan sebenarnya. Sekiranya kita dapat mengekalkan tempat-tempat di Malaysia ni yang cukup gelap, tidak ada pencemaran cahaya, tidak ada jerbu, dalam keadaan cuaca yang baik, maka peluang untuk kita melihat meteor shower ni sangat tinggi, sangat cerah. Dan peminat meteor shower ataupun fenomena-fenomena astronomi akan bertumpu ke kawasan tersebut. Jadi maka berlakulah aktiviti pelancongan ni lah. Mereka akan melancong mungkin daripada seluruh dunia. Kalau mereka tahu bahawa ada fenomena astronomi yang boleh dilihat di tempat-tempat di Malaysia, mereka akan pergi ke Malaysia. Jadi itu adalah tarikan pelancongan sebenarnya. Mereka melancong sambil nak melihat fenomena astronomi ni, mereka sebenarnya melancong datang. Kalau di Kuala Lumpur ni kat mana tuan? Kalau saya nak tengok kan? Sebenarnya kalau di Kuala Lumpur anda boleh cuba untuk melihat ke arah timur laut. Bermula malam pun boleh cuba. Bermulanya malam sehinggalah pagi. Kita ada masa daripada 17 Julai hingga 24 Ogos sebenarnya. Tetapi puncaknya adalah pada 13 hari bulan Ogos. Sabtu ni sebelah pagi. Pagi hari Sabtu. 1 hingga 6 pagi. Kita lihat ke arah timur laut. InsyaAllah walaupun dari Kuala Lumpur,
ada juga tahlil bintang ni yang cerah sebenarnya. Yang kita boleh sebenarnya berpeluang untuk melihatnya. Jadi seluruh negara dapat melihat. Seluruh negara dapat melihat. Lihatlah ke arah timur laut setelah menjelang malam. Maknanya selepas maghrib pun kita boleh melihat ke arah timur laut sebab sebelum Perseus timbul ni pun, sebelum Perseus tu muncul, sebenarnya kita boleh juga melihat meteor shower tu. Kita ada implikasi yang membahayakan. Dari segi saintifiknya tidak secara direct. Indirect tu macam mana? Indirect kemungkinan kalau ada meteor itu yang terkena satelit. Satelit. Jadi tetapi bilangannya tidaklah begitu. Maknanya peluang untuk mengenai satelit itu agak kecil sebab dalam 200 sejam ni tidaklah begitu besar sangat peluangnya untuk mengenai satelit. Dan sebenarnya ada program yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Sabah Muted bersama dengan untuk mengadakan first meteor shower viewing party pada 12 Ogos. Ya. Jadi Kerajaan Negeri Sabah telah mengadakan satu inisiatif bekerjasama dengan satu persatuan astronomi di Sabah, dipanggil Sabah Stargazer. Mereka mengadakan viewing party untuk meteor shower ini. Jadi mereka adakan pada 12 hari bulan malam sehinggalah ke 13 pagi tu sepanjang malam. Sepanjang malam satu mereka mengadakan program di Tanjung Simpang Mengayau di Kudat, Sabah. Jadi bahagian yang paling utara di Borneo. Dan saya difahamkan di tepi laut di atas bukit. Dan kawasan tu sangat gelap kawasannya. Bagus untuk Apa pengisian dia? Jadi kepada penduduk sekitar Kudat, jemput datang ke Tanjung Simpang Mengayau dan di situ akan diadakan taklimat menjelang malam tentang meteor shower dan teleskop juga disediakan bagi yang ingin melihat. Sebenarnya pada malam itu pun kita boleh melihat planet. Di samping kita melihat hujan meteor ni yang boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi kita akan ada taklimat dan juga pengunjung-pengunjung ke Tanjung Simpang Mengayau ni akan diberi panduan bagaimana untuk melihat meteor shower tersebut. Dan saya kira fenomena ini akan menjadi tarikan juga buat penggemar-penggemar fotografi yang akan mengambil gambar dan sebagainya. Salah satu perkara yang menarik tentang meteor shower ni ialah kepada astrofotografer fotografer. Jadi juga akan ada taklimat bagaimana nak mengambil gambar meteor shower ni. Jadi bagaimana nak sebab dia laju juga shoot. Jadi ada teknik dia untuk supaya kita rakamkan tahi bintang tu secorek cahaya di langit dan Secorek cahaya. Gambar di TV. Dan insyaAllah kita nak kongsikan satu lagi visual. Visual yang sedang kita lihat ni ialah beginilah kalau kita lihat kalau kita lihat ke arah timur laut sama ada dari Kuala Lumpur ataupun dari Kota Kinabalu ataupun dari Kudat. Kalau ke arah timur laut lebih kurang 30 darjah. Kalau pukul 1 pagi tu dia baru terbit. Tapi ini lebih kurang dalam dah hampir dekat pukul 6 pagi. Persis atau yang kita sebut persis tu ada satu titik, kemudian ada garis-garis yang keluar dari titik tu, itulah pusat meteor shower tu. Jadi meteor tu akan keluar daripada titik tu. Yang sejauh tu. Titik merah tu. Jadi garis-garis merah tu ialah arah keluarnya meteor. Jadi 200 meteor akan keluar dalam tempoh sejam daripada titik tu. Dia seperti macam bunga api ataupun dia seperti macam shower. Jadi macam shower daripada satu kumpulan bintang yang dipanggil Perseus. Jadi nama dia Perseus sempena kumpulan bintang Perseus itu. Apa sebenarnya fenomena ini? Apa yang berlaku pada bintang? Sebenarnya apa yang berlaku ialah bumi melalui debu-debu yang ditinggalkan oleh komet Swift-Tuttle. Komet Swift-Tuttle ni kalau dia hampir dengan